Subtopik 6.3 Menangani ancaman komunis, ancaman keselamatan di Sarawak. Gerakan komunis di Sarawak bermula sejak pendudukan Jepun oleh CCO. Bahagian pertama dan ketiga di Sarawak menjadi sasaran utama komunis. Gerakan politik. Gerakan komunis juga terlibat dalam politik. Mereka menentang gagasan Malaysia. Pelibatan mereka menyebabkan kerajaan Sarawak memburu dan menangkap ahli yang terlibat. Mereka melarikan diri ke Kalimantan dan membentuk Parti Komunis Kalimantan Utara (PKKU). PKKU meneruskan penentangan melalui Pasukan Rakyat Kalimantan Utara (PARAKU) dan Pasukan Gerila Rakyat Sarawak (PGRS) untuk membentuk Republik Komunis di Sarawak. Serangan bersenjata. Pada 5 Ogos 1952, komunis menyerang kawasan Batu Kitang, Kuching, Sarawak yang menandakan permulaan serangan komunis terhadap orang awam. Usaha mengatasi ancaman komunis. Usaha pertama iaitu perang saraf. Pihak berkuasa mengambil langkah yang berikut. Mengadakan perhimpunan awam dengan memberikan kesedaran tentang bahayanya ancaman komunis. Selain itu, menyebarkan risalah untuk menyampaikan maklumat tentang bahaya ancaman komunis dan menanamkan kebencian terhadap komunis. Seterusnya, mengisytiharkan kawasan putih yang bebas daripada ancaman komunis. Di samping itu, tawaran program pengampunan kepada anggota komunis, pembangunan infrastruktur dengan menyediakan kemudahan perhubungan yang lebih baik kepada penduduk. Yang kedua ialah operasi ketenteraan. Beberapa operasi ketenteraan dijalankan, iaitu Operasi Hammer 1965 di bahagian pertama. Operasi oleh Reskom pula dilaksanakan di bahagian ketiga. Seterusnya, Operasi Sri Aman dilancarkan di bahagian kedua. Semua operasi ini berjaya melemahkan gerakan komunis di Sarawak. Operasi Hammer Sarawak. Ancaman komunis di Sarawak membangkitkan semangat penentangan daripada penduduk tempatan. Penentangan berlaku kerana komunis membunuh orang awam. Kerajaan menggunakan kaedah sama yang digunapakai dalam rancangan BRICS untuk dilaksanakan di Sarawak. Bermula pada bulan Julai 1965, rancangan ini dilaksanakan dengan mendirikan pertempatan baharu untuk seramai lebih kurang 7,500 orang. Dalam tempoh 3 hari, seramai 1,200 keluarga yang kebanyakannya berketurunan Hakka diarahkan berpindah ke 3 kawasan pertempatan baharu sepanjang Jalan Kuching Serian. Pertempatan ini dikawal sepanjang masa dan dikenakan perintah berkurung dalam tempoh 24 jam sehari bagi melindungi penduduk daripada ancaman komunis. Operasi Hammer menyebabkan gerakan komunis di Sarawak mulai goyah. Langkah pembanterasan yang berterusan menyebabkan komunis ditangkap. Operasi Hammer tamat pada tahun 1970. Operasi Jala Raja pula dilancarkan di Nonok, iaitu Asajaya, di bahagian pertama pada awal tahun 1970. Pada 13 Oktober 1973, Bong Kechok, pemimpin komunis, menulis surat kepada Datuk Patinggi Abdul Rahman Yaakob, Ketua Menteri Sarawak, bagi menyatakan hasrat untuk berunding. Selepas beberapa hari, seramai lebih kurang 500 anggota komunis keluar dari hutan dan menyerah diri. Langkah membanteras ancaman komunis. Pada 6 Julai 1965, Operasi Hammer dilancarkan. 3 kampung baru dibuka di bahagian pertama. Pada 8 Ogos 1969, operasi besar-besaran rampasan senjata di bahagian ketiga. Pada 24 Februari
1970, Operasi Jala Raja di Nonok, Asajaya, bahagian pertama. Kemudian 8 Ogos 1971, Operasi Ngayau dilancarkan di bahagian ketiga. Pada 26 Mac 1972, Rajang Area Security Command (RESCOM) dibentuk di bahagian ketiga. Pada 21 Oktober 1973, Operasi Sri Aman dilancarkan. Kemudian 4 Julai 1974, Operasi Sri Aman ditamatkan. Anggota komunis menyerah diri. Dan akhirnya pada 17 Oktober 1990, perjanjian damai menamatkan ancaman komunis yang diadakan antara pihak komunis dengan kerajaan Sarawak. Langkah membanteras komunis melalui usaha memenangi hati rakyat menyebabkan komunis tidak mendapat sokongan penduduk. Pada 21 Oktober 1973, Datuk Patinggi Abdul Rahman Yaakob selaku Ketua Menteri Sarawak menandatangani memorandum persefahaman di Rumah Sri Aman. Anggota komunis CCO menyerah diri. Peristiwa ini membawa kepada berakhirnya ancaman komunis di Sarawak. Kerajaan Malaysia bersetuju untuk membatalkan Sekatan Keselamatan di kawasan Operasi Hammer di Kuching Serian pada 5 Mac 1980. Ancaman keselamatan di Semenanjung Malaysia. Parti Komunis Malaya (PKM) meneruskan kegiatan mengancam keselamatan di Semenanjung Malaysia. PKM bertindak agresif dengan menyerang anggota keselamatan dan orang awam serta memusnahkan kemudahan awam. Pembunuhan anggota keselamatan dan orang awam. Komunis melakukan serang hendap terhadap pasukan keselamatan. Kemuncak ancaman komunis ialah pembunuhan pegawai kanan polis. Pada 17 Jun 1968, PKM telah melakukan serang hendap terhadap pasukan keselamatan di Kroh Perak yang mengorbankan seramai 16 anggota keselamatan. Kemudian pada 7 Jun 1974, mereka menembak mati Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Rahman Hashim di Kuala Lumpur. Dan pada 13 November 1975, mereka menembak mati Ketua Polis Negeri Perak Tan Sri Koo Chong Kong dan pemandunya di Ipoh. Selain itu, orang awam dan kemudahan awam turut menjadi sasaran komunis. Pada bulan Julai 1969, seorang wanita diseksa sehingga mati di Sintok, Kedah. Periuk api dipasang di sepanjang Jalan Changlun, Kedah dan jalan raya serta jambatan kereta api diletupkan. Selain itu, pengeboman Tugu Negara. Pada pagi 26 Ogos 1975, PKM meletupkan Tugu Negara di Kuala Lumpur. Tindakan mengebom tempat awam menimbulkan kemarahan rakyat terhadap komunis dan menuntut kerajaan mengambil tindakan tegas, termasuklah mengenakan Akta Keselamatan Dalam Negeri. Pihak keselamatan telah mengambil langkah memperkuat perkhidmatan perisikan untuk mengawasi kegiatan komunis. Terdapat pelbagai langkah yang diambil bagi melindungi rakyat dan orang awam daripada ancaman komunis. Antara langkah yang diambil termasuklah strategi counterinsurgency (COIN). Langkah ini merupakan usaha keselamatan dan pembangunan untuk memenangi hati dan fikiran rakyat bagi menyokong agenda dan dasar kerajaan memerangi komunis. Strategi yang digunakan ialah kerjasama antara pasukan keselamatan, ahli politik dan agensi kerajaan untuk menjalankan strategi COIN yang berkesan. Selain itu, perjanjian kerjasama sempadan. Usaha membanteras komunis menghadapi masalah kerana mereka membina khemah di luar sempadan negara.
Oleh itu, langkah utama yang diambil seperti mengadakan persefahaman antara kerajaan Malaysia dengan kerajaan Thailand melalui perjanjian kerjasama sempadan memerangi komunis 1976 di Thailand. Antara langkah yang dijalankan termasuklah membina pagar sempadan dan operasi bersama. Perjanjian Hat Yai pula diadakan pada 2 Disember 1989 di Hat Yai, Thailand antara PKM Malaysia dan Thailand. PKM bersetuju membubarkan unit bersenjata serta memusnahkan segala senjata api, bahan letupan dan jerangkap samar.